Jadi tadi Bang Man minta tajuknya Ma'rifatullah kalau tak disertai dengan syariat, tarekat, hakikat tak sempurna. Kan banyak makrifat kan, tapi syariatnya tak jalan, hakikatnya tak tahu. Hakikatnya apa lagi kan? Masuk. Tak tahu apa yang ada atas kursi. Sana Alim. Ya, kan ke sini. Iya. Boleh. Boleh. Tuh. Orang kaya bilang Kalau saya minta ini aja Pak, Ya. bahwa sholatnya mukmin itu adalah mi'rajnya. Sholatul mukmin mi'raj. Sholatul mi'ratul mukmin. Sholatul mi'ratul mukmin. Sesungguhnya sholat itu mi'rajnya kaum mukmin. Man? Zakir Man? Oke. Dah tadi. Yang tadi itu Apa itu, coba ulang lagi. hakikat tidur itu. Hakikatnya tidur. Ridho? Kan kita sudah memahami hakikat diri, Iya. kelanjutan untuk memahami ma'rifat itu yang sebenar-benarnya seperti apa. Karena banyak orang bermakrifat yang dia anggap sudah tidak perlu syariat, ada mungkin dia menganggap banyak salah paham dialah mungkin yang dia nyatakan diri Tuhan. Iya. Jadi yang sebaik-baiknya sebenar-benarnya tahapan setelah Kenapa kecil sekali suaranya? jadi tahapan setelah hakikat mengenal diri Iya. dan hakikat, tahapannya seperti apa makrifat itu yang sebenar-benarnya untuk memahaminya. Sesampainya kepahaman makrifat, apakah tidak menjalankan syariat lagi? Apakah menjalankan ataupun kaedah ma'rifatullah? Apakah sudah ma'rifatullah tak lagi menjalankan syariat? Begitu. Ya. Tadi Bang Man juga ma'rifatullah kalau tidak Sana tidak berhakikat. syariat tidak berhakikat, sia-sia. Hakikat tidak. Kalau hakikat pula Tidak bersyariat. tidak bersyariat, maka batal. Paham, Bu? Itu dia sholatul mukmin mi'raj. Kan masuk tuh. Masuk kan? Ya, artinya orang syariat sholat mesti mi'raj bagi kaum mukmin. Begitu juga sholat kaum makrifat. Apabila dia sholat, sama juga sholatnya dengan sholat orang syariat. Sholat makrifat, sholat orang-orang makrifat. Sesungguhnya sholat itu mi'rajnya kaum mukmin juga, sama. Itu juga. Ya, oke. Alim. Tanda orang-orang sudah sampai makrifat. Tanda-tanda Ya, itu maksudnya tadi. tanda-tanda apabila seseorang yang sudah sampai makrifatullahnya, bagaimana gitu? Yang sebenar-benarnya orang yang sudah sampai makrifatullahnya itu bagaimana? Apa ciri-cirinya? Itu begitu. Berarti 5 tajuknya dijadi 1. Jadi sesungguhnya ma'rifatullah itu ya, tanpa atau tidak disertai syariat itu batal ma'rifatullahnya.
kajian ma'rifatullahnya batal. Seseorang yang dikatakan sudah bermakrifatullah, tidak jalan syariatullahnya, tidak jalan syariatnya, atau sebagaimana yang ditunjuk ajarkan huswatun hasanah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka batallah kaidah ma'rifatullahnya itu, tidak diakui, sia-sia, batal. Syariat, kaidah syariat, ya, di dalam kaidah syariat ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Jadi syariatnya syariat, syariatnya tarekat, syariatnya hakikat, syariatnya makrifat. Ingat ini bab ini, ya. Ada bab ma'rifatullah, ya, ma'rifatullah syariat, ma'rifatullah tarekat, ma'rifatullah hakikat, ma'rifatul ma'rifat. Jangan lupa nih, di dalam kaidah syariat ada ma'rifatnya. Ada apa? Ada ma'rifatnya. Jadi ma'rifatnya syariat, ma'rifatnya tarekat, ma'rifatnya hakikat, atau syariatnya ma'rifat, syariatnya tarekat, syariatnya syariat. Jadi ini satu kesatuan, ya, yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh. Keempat-empat ini satu kesatuan, sudah kompleks. Tahu kompleks? Sudah mesti lengkap. Salah satu daripada ini tidak ada, tidak jalan, sia-sia, batal. Tidak sempurna. Ibarat tubuh tidak bernyawa, bagaikan tubuh tak ada ruhnya. Tidak sempurna diri tubuh kita itu. Air, tanah, api, angin, kiri, kanan, muka, belakang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Jadi keempat-empat ni kaedah daripada syariat, tarekat, hakikat, makrifat, mesti jalan ke semuanya. Dalam apapun, dalam segi apapun, mesti jalan semua. Orang yang bersyariat, ya, dia mesti bertarekat, mesti berhakikat, mesti bermakrifatullah. Hukum mesti dijalankan. Hukum mesti dijalankan, diaplikasikan kepada diri kita. Lalu kita mengenali tujuan kita. Orang yang sudah tahu hukum mesti memegang teguh hukum yang sudah ditetapkan. Tidak boleh dilanggar. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jadi ma'rifatullah itu awal daripada ya, hukum.
awal daripada hukum itu, awal daripada agama itu mesti bermakrifatullah, mesti mengenal Allah terlebih dahulu. Awal-awal mula-mula mesti mengenal Allah. Dipanggil juga awaluddin ma'rifatullah. Nah, sebagaimana di malam tadi, ya, video kita yang sebelumnya. Nah, bagaimana mengenal Allah? Ma'rifatullah itu bagaimana nak mengenal Allah. Bagaimana nak mengenal Allah itu mula-mula dengan mengenal diri rata-rata. Diri rata-rata itu maksudnya diri zahir, diri batin. Mesti sama-sama dikenal. Kedua-duanya kita mesti kenal. Maka dikatakan diri rata-rata. Diri rata-rata sama-sama, rata-rata sama-sama. Yang zahir kita kenal sempurna, yang batin kita kenal sempurna. Ini yang dikatakan diri rata-rata. Diri sama-sama, komplit, kompak, bersama-sama. Tidak boleh ada kesenjangan. Tidak boleh. Bagaimana kita mengenali diri zahir, tubuh zahir, jasmani, begitu juga kita mengenal diri batin atau diri rahasia. Diri rahasia ini diri yang tidak zahir, tidak nyata. Ini dikatakan diri rahasia atau diri batin. Mesti sama-sama dikenali. Ini awal daripada nak mengenal Allah. Nah, tadi pertanyaannya, bagaimana orang yang sudah mengenali Allah, sudah bermakrifatullah? Ciri-ciri orang yang sudah sempurna mengenali Allah, maka dia wajib bersyariat. Tadi, kalau sudah mengenali Allah, sudah pun mengenal Tuhan, wajib pada dirinya bersyariat. Maksud bersyariat itu berhukum, melaksanakan hukum awalnya kembali. Apa itu? Solat, puasa, zakat, haji. Jadi kalau orang sudah kenal Allah, sudah pun kenal Allah, dia tinggalkan ini, maka dia sudah menolak hukum syariat. Dia sudah membatalkan hukum syariat, maka batal pula kaedah ma'rifatullahnya. Masa sudah kenal Tuhan lalu ditinggalkan perintah Tuhan? Sudah paham, sudah tahu, sudah mengenal Allah, lalu ditinggalkan perintah Allah. Contohnya, solat ini kan perintah Allah. Solat perintah Allah, nak? Adakah kita sudah pun mengenal Allah, lalu kita tinggalkan Allah, kita tinggalkan hukum Allah? Semena-mena, sesuka hati kita, lalu kita tidak mau tahu. Aku ni kan dah kenal Allah, buat apa lagi aku solat? Macam itu. Ini tidak boleh. Nabi kita kan dah kenal juga kepada Allah. Nabi kita kenal tak kepada Allah? Di dalam peristiwa Isra Mi'raj berjumpa lagi. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kita berjumpa Allah
dalam kedudukan Sidratul Muntaha. Setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kita melaksanakan solat, melaksanakan syariat. Sudah berjumpa kembali dari peristiwa ini, maka Rasulullah menjalankan perintah syariat. Solat, zakat, solat, puasa, zakat, haji. Betul tak tu? Rukun Islam ada syahadat, solat, puasa, zakat, haji apabila sudah berkemampuan, sudah berkecukupan. Ini tak boleh ditinggalkan dalam kaedah syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tak boleh. Ini hukum azas, hukum dasar. Sampai sudah ma'rifatullahnya, sampai sudah pengenalannya kepada Tuhannya, kepada Allah, maka dia melaksanakan hukum syariat, kaedah syariat. Tidak boleh ditinggalkan, batal. Kajian ma'rifatullah kita batal, tak diterima, sia-sia, batal. Ingat itu. Okay? Syariat pula tidak bermakrifatullah, kaedah syariat kita, hukum yang kita pelajari, tidak kita kenal kepada empunya hukum, ya, kaedah syariat itu tidak disertai, tidak dijalankan, tidak disesuaikan, tidak masuk dalam kaedah hakikat ma'rifatullah, sia-sia juga. Contoh nih, kita melaksanakan perintah Allah, sembahyang, solat, tapi kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, siapa empunya diri Tuhan itu, atau empunya diri kita ini. Tentu bercelaru kita nih. Jadi solat kita tu tak tahu apa yang kita lakukan ini, sia-sia, tak tahu kemana perginya peribadatan kita ni, tak tahu. Jadi tidak ada tujuan. Seseorang yang mau menuju tidak tahu tujuannya, destinasinya tak faham, tak tahu titik tujuannya itu, tidak kena, tak faham, kan sia-sia. Solatnya tak tahu kita ni macam mana, syahadat itu tak tahu apa, apakah hanya menyebutkan syahadat saja. Bila sudah menyebutkan dua kalimah syahadat, lalu sudah sah. Lepas itu, setelah mengucapkan dua kalimah syahadat itu, lalu mendirikan solat. Kan ini yang paling banyak sekali terjadi. Tak tahu, tak faham. Begitu juga puasa. Apa yang mau dipuasakan? Mana-mana yang mau dipuasakan? Apakah hanya menahan lapar dan dahaga? Apa hanya menahan tak makan dan tak minum saja? Ini kan sering terjadi di khalayak ramai, di sehari-hari kita, kan? Zakat, kita tak paham zakat tu bagaimana yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang ditetapkan Allah pada
pada kalamullah, pada firman Allah yaitu Al-Quran. Berapa sebenarnya bayar zakat nih? Apakah 2,5%? Ini yang paling banyak kan? Ada di dalam Al-Quran itu, keluarkanlah zakat kamu, bayarkanlah zakat kamu daripada penghasilan kamu sebahagian daripada hasil penghasilan kamu. Siapa nih sekarang yang melaksanakan ini? Sebahagian itu maksudnya apa? Sebahagian dibagi dua, sebahagian untuk kamu, sebahagian bayar. Maksud dibayarkan sebahagian, sebahagian untuk kamu, sebahagian lagi untuk siapa? Fakir miskin, anak yatim, fi syabilillah, untuk orang-orang yang di jalan Allah. Tapi yang banyak sekarang ini kan 2,5%. Di mana ayatnya, mana suratnya? Begitu pula kepada melaksanakan haji. Macam mana sekarang di negara kita nih kalau mau naik haji, berapa tahun baru naik? 20 tahun, 30 tahun, 25 tahun, 17 tahun baru boleh naik haji. Nah, ini hukum dari mana, kaidah dari mana nih? Ada duit, dah mampu kita, dah mampu, sanggup kita, sudah ada kemampuan keuangan kita, boleh terus pergi haji? Tidak. Tak boleh. Harus menunggu. Jadi jangan dikatakan apabila kau sudah mampu, sudah berkemampuan, sudah ada kemampuan keuangan kamu boleh langsung pergi. Tidak boleh. Sedangkan hukum Islam kita, sebagaimana firman Allah, pergilah haji, laksanakanlah haji apabila sudah berkecukupan, berkemampuan, maka pergilah melaksanakan haji. Tapi bagaimana sekarang ini? Ada yang sudah masuk duitnya, sampai pula ajalnya, mati dia, meninggal. Uang sudah masuk nih di tabung haji, dah masuk. Dikarenakan kelamaan menunggunya, maka lebih dulu dia jumpa azalnya daripada jumpa Baitullah, daripada pergi ke tanah. Ini siapa yang menanggungkannya nih? Macam mana nih menanggungkannya nih? Di dalam hukum Allah, di dalam hukum Islam, pergilah kau melaksanakan haji apabila sudah berkecukupan, sudah berkemampuan untuk naik melaksanakan haji. Nah, sekarang kita ni sudah berkemampuan, sudah cukup uang kita, boleh terus pergi? Boleh terus pergi sekarang ni? Tak boleh. Tak boleh. Ayo coba. Ini kan hukum yang dibuat-buat. Kebanyakan lah, orangnya terlampau banyak lah. Jadi hukumnya ada hukum dunia. Iya, terbentur hukum dunia. Lebih kuat lagi hukum. Iya, beginilah kita nih sekarang. Berapa banyak yang tak jadi berangkat haji dikarenakan sampai ajalnya, diambil balik uangnya. Itu pun ngambil uangnya, wah, Digantikan tak boleh pula. digantikan dengan orang lain, dengan ahli warisnya, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh.
Ini macam mana hukum kita ni sekarang ni? Tunggulah azab Allah. Tunggulah azab Allah. Yang membuat-buat hukum seperti ni, tunggu kau. Tunggu. Melalai-lalaikan, atau disengaja, atau dikarenakan ini dan kerana itu. Sedangkan Allah sudah mencukupkan, sedangkan Allah sudah bagi kemampuan untuk kita. Dikarenakan ada satu hukum dunia ni, hukum yang dibuat oleh negara kita ni, tak jadi kita berangkat sampai berjumpa ajal kita, sampai bertemu ajal kita ni. Tak jadi kita melaksanakan ibadah haji ni, dikarenakan beratur, dikarenakan entrian, banyak sangat entry, mati. Ini yang bertanggungjawab ni siapa? Siapa yang menanggungkan tanggungjawab kan? Jawab hukum dunia itu. Nanti tunggu kau. Tunggu azab Allah. Orang sudah berkemampuan, Allah sudah bagi rezeki, Allah sudah bagi jalan kepada seseorang, sudah pun mampu dia berkecukupan untuk berangkat pergi melaksanakan ibadah haji. Oh, tak boleh, tunggu dulu 15 tahun, 25 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Jadi kalau dia sekarang ni umur 25 tahun, mesti 30 tahun lagi. Kalau dia umurnya 50 tahun, 17 tahun lagi. Ini bagaimana ni, aturan apa ini? Ada di Al-Quran begitu? Ada dalam Islam aturannya begitu? Ini kaedah apa? Nanti dah mati, dah mati nanti. Kau yang membuat aturan ni, kepada orang-orang yang membuat aturan ni, kau tunggu azab Allah tu. Pasti azab Allah itu akan datang kepadamu. Sesiapa yang merencanakannya, dikarenakan ulahnya, dikarenakan niatnya, orang yang haknya yang sudah dibagi Allah jalan, sudah dibagi Allah berkecukupan, perkara kau buat-buat, tak jadi orang pergi haji, nanti tanggung jawab engkau tu. Begitu juga hukum zakat tadi tu, begitu juga hukum zakat. Di dalam Al-Quran firman Allah, bayarkanlah zakat, keluarkanlah zakatmu sebahagian daripada pendapatan penghasilan kamu. Ada pula yang mengatakan bayarlah zakat kamu 2,5% daripada penghasilan kamu. Tunggu nanti kau terima nanti hukum Allah tu, kau berani merubah-rubahnya, kau berani mengada-ngada. Tahu mengada-ngada? Kau membuat hukum tidak berlandaskan, tidak mengambil surah daripada ayat hukum daripada yang sudah ditetapkan Allah. Berani sangat engkau, dah melampaui batas, sudah menukar, sudah merubah hukum Allah. Keluarkanlah zakat kamu, bayarkanlah zakat kamu sebahagian daripada pendapatan kamu. Ada yang merubahnya, yang mengatakan bayar zakat itu, zakat harta tu, zakat mal tu 2,5%, 2,5%, 2,5%, 2,5% daripada penghasilan kamu. Nanti kau tunggu tu. Nanti berani sangat, kan dah merubah tu.
Sudah merubah hukum? Merubah tak? Kau juga yang melaksanakan yang salah tu, kau juga yang mengikuti yang salah tu, kau pun terima juga nanti. Kan sudah aku bagi tahu ni. Dah aku bagi tahu kan? Ya. Di dalam Al-Quran sebahagian ada yang mengatakan yang kau tengok, yang kau dengar selama ini 2,5%. Yang membuat hukum 2,5% ni, kau tunggu azab Allah besok. Pasal zakat ya, zakat mal, zakat harta, zakat penghasilan. Ini kan yang membuatnya nanti kena, yang mengikutinya ya. Bukan yang menetapkan hukum yang salah itu saja yang kena, yang mengikutinya pun kena juga, salah juga. Sama kan? Sebab sudah merubah. Tahu merubah? Ketuk tambah, menambah-nambah, atau mengurangi. Dari mana azasnya? Apa dasarnya kau katakan 2,5%, 2,5%? Mana ayatnya? Mana dalilnya? Coba tunjukkan. Bukalah Al-Quran itu. Untuk apa Al-Quran itu? Panduan bukan? Sudah ku sampaikan kepadamu, sudah ku jelaskan kepadamu. Sesungguhnya pembayaran zakat tu, melaksanakan zakat tu, mengeluarkan zakat tu sebahagian. Seumpamanya 10.000, wajib dari 10.000 itu dibayarkan zakatnya. Separuh daripada 10.000 itu kau keluarkan zakatnya, kau bayarkan zakatnya. Itu makanya kalau hukum Islam ni, kaedah Islam ni dijalankan betul-betul, tak ada orang yang susah. Yang lebih membayar zakat, yang kurang menerima. Cantiklah Islam ni, bagus. Tak ada lagi yang kekurangan. Masjid cantik, anak yatim semua dapat. Bagus. Umat ni cantik. Dapat dia 10.000, dikeluarkannya 50.000. 50.000? Loh, 10.000. Sebahagian dari 10.000 berarti 5.000. 100.000 sebahagian adalah 50.000. Bagus Islam ni, cantik, sempurna, tidak ada bencana, tidak ada azab Allah, tidak ada ujian kepada kamu karena sudah menjalankan hukum Allah secara syar'i, secara benar. Tapi yang merubah-rubah ni, yang mengakal-akal ini, yang membuat-buat hukum 2,5% ni, kau tunggulah. Guru ke, ustaz ke, ulama ke, yai ke, tunggu kau. Katakanlah bayar zakat tu 2,5%. Buatlah. Kau tunggu azab Allah. Ada lagi masalah solat. Yang solat ni sudah ditetapkan kaedahnya, caranya, bagaimana melakukannya, bagaimana membuatnya, bagaimana cara mendirikan solat ni sudah ada, sudah tetap. Jangan diketuk tambah lagi, jangan ditambah-tambah lagi, jangan dikurang-kurang lagi. Sudah tetap, sudah sempurna gerakan solat, bacaan solat, waktu solat, hukum solat, rukun solat, sudah tetap. Rukunnya 13 perkara. Di dalam solat tu ya, tak ada kau membaca-baca yang lain. Tak boleh berfikir-berfikir. Ada tak? Rukun solat ada tak? Berfikir ke sana, berfikir ke sini, hayal sana, hayal sini. Tak ada. Bertengok sana, tengok sini, gerak sana, gerak sini. Ada tak tu?
itu tanpa kau sengaja, tanpa kau ketahui, tanpa kau sedari, kau sudah menambah rukunnya. Itu sudah menambah rukun, sudah merubah rukun. Di luar daripada hukum 13, di luar daripada rukun 13, maknanya kau sudah menambah rukun itu. Kalau kau kurangkan daripada rukun 13, kau sudah mengurangkan rukun solat, rukun 13. Macam mana tu? Ini kalau berbicara hukum. Di masa kau solat, hati kau kelain ke sana kemari, kau menambah rukun tak? Semasa kau berdiri sembahyang, berdiri solat, hati kau kelain ke sana kemari, kau sudah menambah rukun tak? Bertambah tak rukunnya? Tambah. Bertambah. Jadi 14. Jadi 14 rukunnya. Di masa kau berdiri sembahyang, pikiran kau, hayalan kau ke sana kemari, bertambah tak rukunnya? Tambah. Udah berapa tu? 15. 15. Tengok kiri kanan, atas bawah, jeleng kiri, jeleng kanan, udah berapa rukunnya? 16. Kau mendengarkan yang bukan bacaan solat kamu, sudah bertambah tak rukunnya? Jadi 17. Itu kan kau menambah gerak, menambah perbuatan, bertambahlah rukunnya. Sudah dikatakan daripada mulai niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca sampai ke salam, 13 perkaranya. Kenapa kau tambah dengan ini, dengan itu? Kenapa kau tambah-tambah? Hah? Kenapa ditambah-tambah? Nambah sendiri, Malik. Nanti terimalah nanti. Tambahan. Nanti dah meninggal, ya, berjumpalah kepada yang sebenar-benar hakim. Allah lah yang menghakimi kita. Allah lah yang mengetahui apa perbuatan kita. Semasa kita melaksanakan perintah Allah, yang namanya solat ni, nanti hukum tu Allah lah yang menentukannya. Tambah-tambah lah ya. 17 tadi. Kalau bersedekah bertambah-tambah tak apa. Kalau bersedekah tambahlah, tak apa. Tak ada hal, no hal. Kau tambahlah. Yang kau bersedekah 1, kau tambah 1 lagi 2, cantik. Lagi bagus. Ini rukun solat kau tambah-tambah. Tak bertambah rukunnya tu. Hati kau kelain ke sana kemari, bertambah tak rukunnya? Ini yang dimaksudkan, ya. Tidak lagi sempurna solat kamu apabila sedikit saja, satu hukum saja, satu gerak saja sudah kau tambah. Bukankah gerak, kaedah, tata cara daripada solat ni sudah ditetapkan? Tak cantik lah, tak bagus lah. Ada satu kaum pula, ditambah dia pula lagi, atau dikurangkan dia pula. Duduk di antara 2 sujudnya tak ada. Duduk di antara 2 sujud, sama saja duduk tahiyat awal, sama dengan duduk tahiyat akhir. Ini kan bagian daripada rukun. Kalau kurang rukunnya, bagus juga solatnya, sempurna juga solatnya. Sudah tetap masanya, sudah tetap waktunya, sudah tetap geraknya, sudah tetap niatnya, waktunya, tempatnya, rakaatnya. Kalau menambah rakaat, paham, banyak yang paham nih. Ketetapan gerak solat, gerak sembahyang ni sudah banyak paham orang. Tapi yang kecil-kecil ni, yang kita tak sedar, sudah menambah. Macam mana ni hukumnya ni? Itu tak apalah, ya tak? Tak apalah tu. Kita tak tahu, ya.
Aku tak sengaja buat. Macam tu. Nanti dekat kubur tu, jawablah tu. Aku tak sedar ya Allah, aku tambah-tambah sendiri. Ya tak? Tunggulah nanti tu. Ya tak? Aku tak tahu. Kan? Boleh tak cakap aku ni tak tahu besok? Tahu. Eh? Allah kenal aku tahu. Sudah tak bergerak lagi mulut ni esok. Sudah ditutup, tak boleh berkata-kata mulut ni. Bukan jawab dengan mulut. Kalau aku yang tanya, iyalah. Kalau aku esok yang tanya, boleh bohongnya. Yang malaikat yang selalu bersama kita tu yang ditanya besok. Malaikat kiraman katibin tu yang selalu menyertai kita, pendamping kita tu, pengawal kita, pagi ke petang, petang ke malam, petang ke pagi. Malaikat yang menjaga kita ni, yang mendampingi kita, itu kan tahu. Tak, bukan kita yang ditanya, saksi kita itulah yang ditanya, yang disoal. Saksi yang ada pada diri kita itulah yang disoal. Allah tanya hati kita, Allah tanya pikiran kita, Allah soal itu hayalan kita, itu yang ditanya. Ditanya satu-satu. Masa kau solat, mata kau ke mana? Saya tengok kiri, tengok kanan, ya Allah. Isi kepala kau tu macam mana? Kemana perginya? Tahu isi kepala? Apa isi kepala tu? Sedap betul ya. Nyaman betul. Kata kita ni masa solat, masa mengerjakan solat, pikiran kita Melayang-layang. nanti tunggu ya. Kalau boleh jawab pakai mulut, tak ada dah ya Allah. Aku tak buat macam tu. Tapi akal kita, pikiran kita, otak kita itu yang disoal esok. Yang menjawabnya saksi yang ada pada diri kita. Diri kita tu yang ditanya, bukan kita, diri kita. Diri rahsia kita tu yang ditanya esok, yang disoal. Macam mana tu? Boleh tipu lagi? Boleh bohong? Macam mana pula ilmu sebanyak menghayal? Nah, itulah sudah ada video dibuat. Ya. Sudah ada Mahdi buat videonya solat yang khusyuk. Mulut membaca apa yang nak dibaca. Mata melihat apa yang nak dibaca. Telinga mendengarkan apa yang nak dibaca. Pikiran kita memikirkan apa yang nak dibaca. Hati kita mengikuti apa yang nak dibaca. Rasa kita rasakan apa yang nak dibaca. Hayalan kita hayalkan apa yang kita nak baca. Apanya yang tak boleh khusyuk? Gerak kita ikutilah apa yang perintah hati kita. Apanya yang tak khusyuk? Pikiran kita memikirkan yang nak dibaca. Mata kita tengok, perhati apa yang kita nak baca. Telinga kita dengarkan apa yang kita nak baca. Hati kita ikut apa yang kita nak baca. Rasa kita rasakan apa yang kita nak baca. Apanya yang tak khusyuk? Mana yang tak khusyuk? Gerak sembahyang, mata sembahyang, telinga sembahyang, pikiran sembahyang, hayalan sembahyang, hati sembahyang, rasa sembahyang. Apanya yang tak khusyuk? Cuma tak nak belajar. Tak nak
Tak suka. Susah tu. Itu ilmu susah-susah, kan? Alasan apa ni? Aku dah cakap ni kan? Dah aku bagi tahu kan? Esok kalau kau tak khusyuk juga, tunggu. Tunggu kau. Dah aku bagi tahu kan? Kaedah solat yang khusyuk, sempurnanya solat tu yang dikatakan khusyuk, fokus. Itu. Dah aku bagi tahu, sudah aku ajarkan, sudah datang orang yang mengajarkan kau solat yang khusyuk. Sudah datang orang yang memberitahu, membagi kau solat yang khusyuk, solat yang sebenar solat. Kaedah solat, cara solat, praktikal solat, agar kau tak bercelaru lagi dalam solat, tapi kau tak buat. Kalau tak ada orang yang datang kepadamu untuk mengajarkan kepadamu, maka kau tak kena hukum. Dah ada. Tak ada cerita kau ni tak nak solat. Tak ada alasan lagi. Ni dah aku bagi tahu dah. Dah aku buka kaedah dia. Pikiran kau, pikirkan apa yang nak kau baca. Al-Fatihah tu, pikirkanlah. Mana ada kemana-mana lagi pikiran kau. Mulut kau tu, halkun kau tu, suara kau tu, bacalah apa yang nak kau baca. Telinga kau tu, dengarlah apa yang nak kau baca. Hati kau tu, ikutlah apa yang nak kau baca. Rasa kau tu, syir kau tu, rasalah apa yang nak kau baca. Tangan kaki kau tu, ikutlah, sudah ada geraknya kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana ada kemana-mana. Tak ada. Hati sentiasa mengikuti apa yang kita nak baca. Pikiran kita sentiasa memikirkan apa yang kita nak baca. Mata kita tu perhati, tengok. Engkau ni kan hafal kan? Hafal tak Al-Fatihah tu? Ingat tak kau macam mana tulisan tu? Sudah dalam pikiran kan? Sudah dalam hati kan? Dah hafal. Kan nampak kau tu secara hakikat tulisan tu kan? Kenapa kau tak tengok? Bercelarulah mata kau. Kesana kemarilah pandangan kau, sebab mata kau tu tidak mengikuti hati kamu. Pendengaran kamu tu, telinga kamu tu, zahir dan batin, dengarkanlah apa yang kau baca tu. Kemana perginya lagi? Tak solat dia? Mana alasan dia? Kalau dah aku buka ni, dah aku bagi tahu caranya, kaedahnya, kau tak buat juga. Esok kau dalam kubur kau nak apa yang kau alasankan lagi? Apa yang kau alasan lagi? Apa alasan tak solat? Jadi jangan dikatakan orang makrifatullah ni tidak solat. Orang mengatakan aku ni tak solat. Apanya yang tak solat tu? Lagi cantik solatnya orang makrifatullah, lagi bagus solatnya orang hakikat. Tak bercelaru. Semakin paham, semakin kenal kepada Allah, semakin khusyuk solatnya. Ini kaedahnya. Ini rahasianya. Tidak ada orang makrifatullah itu meninggalkan solat. Tak ada. Mana ada?
Suka ada penyusup dalam sholat. Setan tu dalam perut. Setan tu dalam hati. Setan tu dalam telinga. Dalam telinga itu isinya setan semua. Setan yang banyak. Bercelaru di mata tu, bercelaru di hati kita. Jadi istana iblis. Itu yang hati kamu tak mau mengikuti apa yang kau baca. Mata kamu tidak mau melihat, menengok apa yang kau baca. Pikiran kau tak mau, tak nak tengok apa yang, tidak memikirkan apa yang kau baca. Selalu lupa kan? Rakaat kedua boleh rakaat ketiga. Telinga kau, anak kau menangis kau dengar pula. Bacaan yang kau baca kau tak dengar. Hati kau ke sana kemari, hayalan kau ke sana kemari, sehingga tak baguslah solat kita. Jangan dikatakan orang makrifat ni tak solat. Itu solat orang makrifat lagi cantik daripada solat orang syariat. Kenapa kau orang makrifat tak solat? Aku orang makrifatullah, aku orang syariatullah, aku orang tarikatullah, aku orang hakikatullah, aku orang kalam, musyahadah, ghaib. 7 tingkatan keilmuan ini solat. Mana yang kau katakan kau makrifatullah? Dari makrifatullah mana kau? Hakikatullah mana? Ini boleh sembahyang. Apanya tak boleh sembahyang? Apanya tak fokus? Tak khusyuk. Tak khusyuk kata tadi tu. Kullu jasad semuanya solat. Tidak ada satu pun tubuh kamu tu yang tak solat. Tidak ada alasan kepada kamu kalau kamu tak solat. Cuma kau nak tak nak aja. Aku ni tak nak masuk neraka wail. Kan? Aku tak nak dah. Kalau aku solat tak khusyuk, nanti masuk neraka. Apabila aku ni lalai, nanti aku masuk neraka. Daripada masuk neraka, lagi bagus tak so. Kau ingat kau tak solat, kau tak masuk neraka kan? Kau ingat kau tak solat, tak masuk neraka? Lagi kau lagi bawah lagi. Kau sengaja meninggalkan solat, sementara kau berkemampuan. Kan banyak orang cakap, ni aku ni tak payah solat lah, nanti masuk neraka wail. Solat yang tak khusyuk, masuk neraka wail. Lagi kau tak solat, lagi kau masuk. Lagi kau sengaja meninggalkan, melalai-lalaikan. Sengaja, tahu sengaja? Dengan sengaja meninggalkan, melalai-lalaikan solat kamu. Yang sudah kutunjuk ajar kepadamu, solat yang fokus. Masuk kepada rukun kauli. Tadi itu rukun kauli. Rukun fi'li. Fi'li, kauli, kalbi. Hati kamu tu mengikuti, rahasia kamu tu mengikuti, membaca, merasakan, mengikuti apa yang kau baca. Rahasia kau tu, rasa kau tu merasakan apa yang kau baca. Apanya tak ikut. Cuma kau tu bebal aja, kau saja aja tak buat. Ni dah ada bukaan ni semua ni. Mana? Apa alasan kita ni? Alasan apa tak solat? Neraka Jahannam tempatnya nanti. Bukan tak banyak kita faham sekarang ni orang marifat. Banyak kan? Merata-rata tak? Tak solat. Sebab apa? Takut neraka wail. Neraka wail tempatnya. Kau tahu tak? Apabila solat kau tu tak betul, tak bagus, tak khusyuk, tempatnya neraka
Kalau kau tak solat, Kanan. pandai cakap kan? Kita ni kalau solat kita ni lalai, masa dia lalai, gerak kita lalai, pikiran kita lalai, hati kita lalai, otak kita lalai, Allah sediakan neraka? Kalau kau tak solat, tak masuk neraka ke? Banyak cantik muka kau tu. Banyak ni sekarang guru-guru ni semua. Bukan tak banyak guru tu. Aku tak campur lah. Aku tak campur. Solat kau tu tak betul. Garanti masuk neraka. Kau tak solat, neraka Jahannam lagi. Setelah kita solat, sempurna solat kita, wujud solat kita tu, orang yang sudah solat tu, solat itu mencegah, solat itu mencegah perbuatan kejimu, mencegah perbuatan keji danmu. Apabila kamu masih berbuat keji dan mungkar, bila kau masih lagi melaksanakan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan maksiat, mata kau maksiat, telinga kau maksiat, hati kau maksiat, rasa kau maksiat, kaki kau berjalan tempat yang maksiat, pikiran kau memikirkan maksiat, hayalan kau menghayal yang maksiat, itu kau tak pernah solat. Solat kau bercelaru, solat kau tak betul, solat kau salah. Kerana inna solata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya solat yang benar itu, sesungguhnya solat yang khusyuk itu, sesungguhnya solat yang sempurna itu, sebenar-benarnya solat itu, kau tak lagi berbuat keji dan mungkar. Kau tak lagi berbuat maksiat. Kau tak lagi memikirkan yang maksiat. Kerana solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bila kau masih berbuat keji dan mungkar, kemaksiatan pada hati kamu, terutama hati kamu yang paling dalam tu, masih keji dan mungkar, itu kamu tidak pernah solat. Mata kamu masih melihat yang keji dan mungkar, masih melihat yang maksiat, telinga kamu masih lagi maksiat, perkataan kamu perkataan keji dan mungkar yang maksiat, mulut kamu tu tak pernah solat. Tak sempurna solat kamu, tidak akan sempurna. Kerana ini hukum. Tak ada solat kau tu, tak cantik solat kau, tak sempurna solat kau, apabila masih keji dan mungkar. Solatul mi'ratmu, sebagaimana yang ditanyakan Pak Ambok tadi, apabila solat engkau tidak sampai ke mi'rat, tidak sampai kau kepada Allah, tidak berjumpa kau kepada Allah, maka kau tak dapat solatul mi'ratul mukmin. Mi'rat itu perjumpaan, naik, berjumpa, bertemu, menyaksikan Tuhan kamu. Itu solatul lizikri, akimi solat lizikri, akimi solat lizikri, dirikan solat mengingat aku, mengingat Allah. Dengan solat itulah kau sudah mengingat. Apabila sempurna solat engkau, sempurna bagus solat kamu, khusyuk solat kamu, itulah kau mengingatku, itulah kau mengingat Allah, itulah kau mengingat Tuhan. Zikirullah, solat itu zikirullah, solat itu lizikri. Tegaknya solat pada diri kamu itu, tatanha anil fahsai wal munkar itu,
mengingatku, mengingat Allah, tercegah perbuatan keji dan mungkar pada diri kamu, sudah tercegah, sudah tak buat keji dan mungkar pada diri kamu, li zikri, itulah diri sembayang, itulah tegak sembayang kepada diri kamu, itulah kamu mengingati Allah. Solat kamu itu mengingat Allah. Solat kamu itu, solat kamu itu, ya, tegaknya solat kamu itu mengingat Allah. Solat, tahu solat? Solat itu, solat kamu itu, tegaknya solat kamu itu, itulah mengingat Allah. Artinya waktu kita sholat itu bisa juga dibilang mengingat Allah itu. Ya, solat yang sempurna, solat kamu itu sempurna, solat kamu, itulah mengingat Allah. Akimi sholat li zikri, dirikan solat, tegak solat pada diri kamu, pada hati kamu, pada pikiran kamu, pada hayalan kamu, pada rasa kamu itu sudah tegak, sudah tetap dia. Itulah mengingatku, kata Allah. Bukan mengingat-ingat Allah. Kalau kita mengingat-ingat Allah, Allah itu dekat ke jauh? Adakah Allah dah dekat, masih kau nak ingat-ingat lagi? Allah tu dah dekat, diingat lagi. Allah tu sudah, kenapa nak diingat-ingat? Yang diingat tu yang jauh. Kenapa Allah nak diingat-ingat? Solat kamu itu, ya, sempurnanya solat kamu itu, tegak solat kamu itu, bagus solatnya, khusyuk solatnya, itu mengingat Allah. Ini yang dikatakan akimi solat li zikri. Masuk kepada puasa. Setelah solat berpuasa. Apa yang dikatakan puasa tu? Bagaimana yang dikatakan sempurnanya puasa tu? Macam mana diri puasa tu? Hukum puasa tu bagaimana? Hati kita puasa, nafsu kita puasa, pikiran kita puasa, hayalan kita puasa, perkataan kita puasa, pandangan penglihatan kita puasa, pergerakan kita puasa, rasa kita puasa. Ini sebagaimana solat kita tadi itu. Kullu jasad kita puasa. Bukan mulut kau aja yang puasa. Ini cocotmu itu aja yang puasa, mulut kau aja. Tak kau isi air, tak kau isi makanan, kau katakan tu puasa. Teruk sangat. Yang puasa selama ini macam mana? Tak makan, tak mi? Tak makan, tak minum. Puasa apa tu? Itu puasa tu. Hayalan tak puasa, pandangan tak puasa, pendengaran tak puasa, pikiran tak puasa, hayalan tak puasa. Itu namanya puasa mulut. Bagus tu. Sempurna itu puasa macam itu. Sempurna itu puasa macam itu kan? Hati tak pernah puasa. Masih maksiat. Mengata orang, mengkeji orang, dengki, hianat. Semasa di bulan puasa, semasa mengerjakan puasa, mata memandang yang maksiat,
tengok sana, tengok sini, aurat terdedah ke sana kemari kau tengok, telinga kau mendengar yang maksiat, entah apa-apa kau dengar, pikiran kau semua kau hayalkan, semua kau tengok. Perempuan pakai baju pun boleh nampak isi dia. Perempuan pakai seluar boleh nampak isi seluar. Itu kan hayalan maksiat. Tahu tak isi seluar tu? Isi seluar tak boleh nampak. Kalau pikiran maksiat, perempuan pakai seluar boleh nampak kan isi kan? Ha? Dengan apa tu? Dengan pandangan makrifat tak? Ha? Kalau isi seluar dalam tu, isi seluar dalam makrifat pula, ya tak? Tengok bentuk pun nampak dalam. Itu namanya makrifat isi seluar dalam. Cantik pula makrifat tu. Tembus pandang kata dia. Otak kotor. Cantik pula apa tu makrifat dia tu. Tengok perempuan pakai seluar, bentuk-bentuk dia tu yang nipis tu, nampak tak isi seluar tu? Boleh nafsu, boleh syir. Itu makrifat tu. Tapi kalau ke Tuhan, kau sebut nama Allah, kau panggil nama Allah, kenapa kau tak nampak Allah? Kalau sebut benda tu, benda tu kawan si Jalil tu, pasangan si Jalil tu, daging sedap tu, kenapa kau boleh timbul syir kau? Kenapa boleh timbul syir kau? Kau sebut nama tu, nama siapa tu, nak tahu? Mangkok yang ada zip tu. Langsung nampak, langsung boleh rasa. Sebut nama saja, si Jalil tu pun bangun. Cepat betul makrifat tu, ya tak? Cepat tangkap. Kalau kau sebut nama Tuhan kau, kenapa kau tak merasa macam itu? Kenapa kau tak boleh merasa Tuhan? Kenapa kau tak boleh merasa Allah? Kenapa tak dapat? Pikiran hayalan kau tu maksiat. Selalu maksiat. Hati kau tu maksiat, kotor. Suka makan yang kotor-kotor. Suka makan yang berdarah-darah. Darah ni kan kotor. Nah, darah ni najis tidak? Kemana pun perginya mesti najis. Tak kira darah apapun itu. Darah haiwan, darah manusia, selagi darah haram. Tak kira darah apapun itu. Haram tu. Kotor, najis. Najis mukhaladah. Najis berat. Kau masukkan ke perut kau, kau makan tu. Sengaja, tak sengaja, ingat tak sengaja aja tak haram kah? Kalau tak sengaja tak haram kah? Kalau masuk ke perut kau tu setitik darah, tak haram? Tak sengaja. Tak sengaja tak haram? Tak sengaja tak haram? Haram juga. Sengaja ke tak sengaja, tahu ke kau tak tahu ke, terlupa kau, tetap haram. Setitik pun masuk, haram juga. Sehari, satu kali makan setitik. Sehari berapa kali makan? Sebulan berapa kali makan? Setahun berapa kali makan? Macam mana dalam perut? Coba baldi tu, tahu tak? Apa tu, baka tu, tempat dadah air tu. Coba kau masukkan setitik selama 10 tahun. Macam mana tu? Itu gambarannya. Hari-hari kau makan darah, hari-hari kau makan darah, hari-hari kau makan darah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 3, diharamkan kepada kau darah. Diharamkan. Maksud diharamkan tu, kau tengok-tengok saja darah tu. Masuk ke perut kau tu haram. Masa kau nak solat, masa kau nak berdiri solat, titik saja di baju kau, titik saja, boleh sembahyang? Setitik saja di baju kau tu, kena titik saja darah, najis,
Haram. Batal. Macam mana masuk ke perut kau? Kena baju kau saja, kena di baju kau saja, mesti dibersihkan. Ini masuk ke perut. Hari-hari. Tak kira darah apapun. Sebab di Al-Quran itu tidak ada kecualinya. Di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan, oh kecuali darah ini, darah itu, darah ini, darah itu. Tak ada. Diharamkan kepada kamu memakan darah. Oh, dalam Al-Quran itu bang tak ada disebutkan memakan darah. Tengok. Otak kau tak beku, bodoh. Al-Quran itu bagi orang yang mau berpikir. Aku tak nak sebut lagi darah ikan kah, darah ayam kah, darah kambing kah, darah ini aku tak sebut lagi. Nanti dikata dia apa? Ikan kan halal. Ayam kan halal. Daging kan halal. Daging bini kau halal lah. Daging isteri kau tu halal. Darah isteri kau tu haram. Daging, tahu daging? Dagingnya halal. Darah yang ada di daging tu halal juga. Darah yang ada di dalam daging tu halal. Ya, dari mana? Itu makanya kaum hawasul hawas, kaum hawas, tahu kaum hawas? Kaum yang berhati-hati, kaum yang cerdik, kaum yang pandai, kaum yang mau berfikir. Daging halal, darah yang ada di daging itu haram. Maknanya di dalam yang halal itu terdapat yang haram. Kau makan daging, kau makan sebab daging ada di dalam daging itu rumahnya susah memisahkannya. Sebab dia satu kesatuan, dia esa. Susah orang kaum hawasul hawas dia mengelakkan benda ni semua. Dia tak boleh. Aku tak pandai nak memisahkan darah dengan daging ni. Tak nak makan langsung. Bau masuk ke badan bau, tahu tak? Tak bagus, penyakit haiwan. Kelakuan haiwan, karakter haiwan ada dalam perut engkau. Jangan kau jadikan perut engkau tu kuburan bangkai. Jangan kau jadikan perut engkau tu kuburan bangkai. Semuanya masuk. Tak pandai memilih makan. Makan ni tujuannya apa? Destinasi makan ni nak kenyang tak? Untuk kenyang tak? Makan ni guna makan ni, kaedah makan ni nak ke mesti bangkai-bangkai itu kah? Tiap-tiap yang mati tu apa namanya? Bangkai. Apa saja yang mati namanya? Apa saja yang mati bangkai namanya. Tak kira ke ikan ke ayam ke apa saja, bila mati namanya siapa yang suka makan yang mati-mati, suka makan inilah masuknya iblis, ini masuknya syaitan, ini masuknya jin ke dalam tubuh kamu. Kamu sendiri yang memasukkannya itu melalui makanan kamu. Masuknya jin, masuknya iblis, syaitan itu ke dalam perut kamu itu melalui apa-apa yang kau makan. Dia tak boleh masuk ke diri kamu, itu tak boleh. Kau sendiri yang memasukkannya. Sebagaimana surat At-Tariq ayat 4. At-Tariq ayat 4. Tiadalah satu jiwa pun melainkan ada yang
ada yang menjaganya. Tiadalah satu jiwa pun melainkan ada yang menjaganya. Jadi dia tak boleh masuk. Syaitan, iblis, jin tu tak boleh masuk ke badan kamu. Itu ada surat Tarik. Mengapa boleh masuk? Bawa masuk. Dibawa masuk, dimasukkan dengan benda-benda yang kotor, najis yang kau makan itu. Disitulah pintu masuk iblis. Disitulah pintu masuk syaitan, jin. Dia bersemayam di bangkai, dia bersemayam di darah, masuk ke perut kamu. Habis tu bang, kalau kita ada sembelih, kau sembelih pun darah tu hukumnya haram. Kau sembelih tu itu kaedah memakan haiwan. Makanlah binatang ternak, makanlah haiwan-haiwan ternak. Kami halalkan haiwan ternak untuk kepada kamu. Ada kan? Itu dagingnya. Itu daging haiwan ternak. Dagingnya yang dihalalkan. Darahnya dihalalkan juga. Itu makanya kaum sufi, kaum hawas, dia pandai. Dia tak nak terjebak. Tahu terjebak? Dia tak nak terjebak. Sudahlah, aku ni daripada susah aku nak memikirkan makan darah. Susah aku. Aku ni manusia. Aku ni bukan pemakan hewan. Aku ni bukan pemakan bangkai. Aku ni tak nak makan darah. Susah memisahkan darah dan maksud halal makanan hewan tu, hewan ternak tu, maksud dihalalkan kepada kamu, makanlah sebagian daripada hewan ternak kamu. Daging hewan ternak. Di zaman dulu tidak ada makanan lain. Yang ada tu keledai, kibas, onta dulu. Sekarang ni kan dah banyak makanan. Sekarang ni kan banyak makanan, sayur, mayur, apa semua banyak. Kenapa kepala otak kau tu tengok haiwan saja? Ini orang yang cerdik pandai. Itu makanya zaman dahulu, zaman jahiliyah, banyak kekejian, kemungkaran. Kerana makanan di waktu itu, di masa itu, sedikit. Padang tandus, padang pasir. Masa dulu tahu tak? Masa dulu sekali, kucing belum tumbuh bulu. Dulu kucing tak berbulu. Tak pandai pilih makan. Zaman jahiliyah, tahu zaman jahiliyah? Semua dimakan. Semua yang berkaki empat boleh makan. Tolak kursi meja saja kau tak makan. Itu pun keras. Kalau lembek pun kau telan juga. Semua yang ada di laut boleh makan. Kapal silam saja kau tak makan. Macam mana kita orang yang hawasul hawas ni, orang yang beragama, orang yang cerdik, syidik, amanah, tabligh, fatonah, macam mana? Apa yang nak ditanyakan lagi ni? Mana yang tanyakan? Tadi solat, puasa, zakat sudah. Haji pula lagi. Haji ni memang susah. Banyak orang yang tak suka kalau aku buka. Sebelum solat tadi syahadat. Syahadat ini kita buka dalam kajian syariat. Dalam kajian tarekat, hakikat, makrifat. Macam inilah kaedah Islam. Jangan kaedah syariat saja. Syariat tanpa hakikat sia-sia.
Syariat tidak jalan hakikatnya, tak paham syariatnya, sia-sia. Hakikat tak jalan syariatnya, batal. Mana si apa tadi? Siapa nama? Tommy. Si Wawan. Wawan dengan siapa tadi itu? Di mana kamar mana nih? Tidur yang sebelah. Oh, tidur. Tengok nanti mati pula. Udah berapa jam tu? Tanda-tanda mati. Ya kaki kamar ada. Awak lagi. Nanti biar telepon dia saja. Dari Nanti tunggu mana ini orang ni? daerah sebenarnya. Suara saya tak bagus lah. Bini aku cakap suara tak cantik lah. Kenapa Awak tak. Oh, mikrofon tak bagus. Kalau suara tak bagus, pergi dekat YouTube ya. Dekat YouTube bagus tu. Isteri aku selalu tengok. Dia nak tahu apa aku cakap ni. Sayang tadi. Sayang. Rindu. Rindu. Aku pun rindu juga. Tapi aku ni di jalan Allah. Aku ni jihad fisabilillah. Inilah tugas aku. Kau janganlah merindukan aku. Sesungguhnya aku pun sebenarnya rindu kepada tapi aku tak cakap lah. Hancur hati awak. Hancur hati awak. Begitulah kita di jalan Allah ni. Mana ada seorang suami tak merindukan isteri, tapi suami di jalan Allah, di jalan fisabilillah. Tak ada. Tidak seorang suami yang tak sayang dengan istrinya. Mana ada. Begitu juga isteri. Tidak ada isteri yang tak sayang suaminya. Tak ada. Semua sayang. Isteri dunia akhirat. Isteri seorang isteri yang paham dengan suaminya, yang taat kepada suaminya, itulah isteri dunia akhirat. Kalau misalnya ada istri, dia mau mengikuti suaminya. Tapi kalau taat. Istri itu taat kepada suami, mesti taat kepada suami. Tapi dari sisi agama dia belum tertarik atau dia belum ketertarikan tentang hakikat dari agama. Belum mengarah untuk mengenal Tuhan. Tapi dia taat. Jadi apa yang diberitakan misalnya soal bab kesucian, bab makan, kita minta arah untuk dijaga. Ia mesti sabar. Kita kepada istri kita ni sabar. Tidak ada semudah membalikkan telapak tangan tu, tak ada. Sabarlah kita. Kalau isteri kita tu belum taat, belum boleh kita harus sabar. Pelan-pelan kita tunjuk ajar isteri kita ni perlahan. Jangan kita marah dia. Macam kita dulu belajar juga sekolah, kan bukan kita ni terus pandai suatu ilmu yang diajarkan. Kan tak semudah itu. Jadi isteri kita ni perlahan. Jangan dimarah-marah dia, disayang-sayanglah. Oh sayang, kalau kau buat macam tu, akulah yang menanggungkan dosanya sayang. Janganlah kau buat yang salah. Sesungguhnya kunci surga tu ada 8 kunci pintu surga kepada perempuan ni. Kunci yang ke-8 tu didapat daripada suami dia. Mudahnya seorang isteri tu menjangkau surga.
Kerana surga yang ke-8 tu didapat daripada suami. Sangat mudah seorang isteri, sangat mudah seorang isteri tu untuk masuk ke surga. Perempuan ni sangat mudah, sangat mudah sekali. Taat saja kepada suami. Taat saja. Ikut saja. Surga tempatnya. Mudah sangat. Tapi mudah juga ke neraka. Isteri ni sangat mudah pergi ke neraka. Apa tu? Tidak taat kepada suami. Mudah masuk surga, lebih mudah masuk tidak taat. Walaupun kau solat 70 tahun lamanya, walaupun kau puasa 70 tahun lamanya, walaupun kau bayar zakat habis pun hartamu, kau pergi haji tiap tahun, ke neraka kau perginya. Ke neraka Jahannam perginya kau, perempuan Jahannam. Sebab kau tak taat kepada suami kau. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada sia-sia apa yang kau lakukan ibadah kau tu apabila kau tidak taat kepada suamimu. Sesungguhnya lelaki itu ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Sesungguhnya lelaki itu pemimpin bagi kaum wanita. Kau harus taat kepada pemimpinmu. Begitu. Tapi kalau isteri tak taat, janganlah kau bantai terus. Elok-eloklah kau dengan bini kau. Jangan main tangan. Boleh main tangan, tapi buka seluar dia. Perempuan ni mudah, bukan susah perempuan ni. Kalau dia tengah marah-marah tu, mudah saja kau buka aja seluar kau tu. Tergelek-gelek lah dia. Tengok si Jalil kau tu. Cubalah kau tunjukkan si Jalil kau tu kalau dia tengah marah tu. Masa bini tengah marah, kau buka seluar kau tunjukkan dia dengan bini kau tu. Hilang marah dia tu. Apa ni bang? Kata dia. Lucu sangat lah. Dah. Hilang marah dia. Ini bini marah, kau lagi marah juga. Masuklah setan. Mudah saja. Bukan susah kita ni. Kalau bini marah tu, jangan kau layan. Diam aja. Aku pun kadang-kadang kalau bini aku marah, tak tahan lagi aku, pergi aku keluar lagi. Daripada kau ni pergi ke rumah mak kau, lagi bagus aku ni keluar daripada rumah ni. Sebab kalau seorang isteri meninggalkan rumah, tak boleh. Aku pun kalau dah naik hantu aku, jangan. Ya. Jadi kita ni bersabar. Dulu aku kalau marah, habis isi rumah tu pecah semuanya. Naik hantu, banyak makan yang apa? Itu yang buat emotion kita ni. Itu yang buat hati kita tu, nafsu kita tu, marah tu berapi-api. Bini tak masak, habis melambung semua. Dapur gas semua terbang. Piring melayang-layang semua. Sekarang tak ada lagi lah. Sayang isteri. Kita dah tak makan benda-benda yang bangkai tu, yang berdarah-darah tu kan. Apalagi kalau bini baik. Sayang. Dibelai-belai lah. Jadi seorang isteri tu apabila nakkan suami yang baik, isteri mesti baik. Suami ni kuncinya di isteri, isteri kuncinya di suami. Macam mana pun jahatnya isteri, kalau disayang-sayang, isteri kalau disayang-sayang, sedangkan haiwan saja kalau kita sayang-sayang macam mana?
Anjing tu cobalah disayang-sayang. Bagus. Apalagi manusia. Mudah. Coba nanti kalau bini kau marah, kan? Marah, sudahlah sayang. Apa nih marah-marah lagi? Marah juga kan? Kau bawa dia dalam bilik, kau buka seluar kau tu. Kau tunjukkan si Jalil kau tu. Kalau tak tergelek-gelek. Cobalah. Jangan kau marah lagi. Kau buat aja lah tu. Itu teknikal yang sangat bagus. Kalau ditengoknya si Jalil kau tu, bang, lucu lah kata dia. Kan mudah tu. Kenapa pula malu dengan isteri? Tunjukkan aja senjata kau tu. Mudah. Ini kalau bini marah, kita marah juga. Oh sudahlah. Itu dia Bang. Abang bilang Sebab kita makan bangkai, makan binatang, makan hewan, itu kita tak kontrol emosi kita. Kita tak kontrol nafsu kita tu. Nafsu amarah kita tu tak boleh kontrol. Mengalah sajalah. Aku dulu kalau bini ku marah, makan yang elok-elok, makan yang bagus tak ada. Bini buat salah pun sudahlah. Sudah. Berubahlah kita. Sayanglah dengan isteri. Kita besok tua kita ni mau ke mana? Anak kita? Anak kita pun dah ada anak juga. Dia pun ada family juga, ada keluarga juga. Mana kita nak diurusnya kita lagi? Isteri kita lah. Tak ada kita pergi ke anak kita tu, tak ada. Belum tentu lagi. Isteri kita tu lah. Besok kita sakit, besok kita apa semua. Siapa yang layan kita besok? Isteri orang? Mak kita. Kita saja dah tua, lagi mak kita. Apa lagi yang nak ditanyakan ni? Kita tutuplah live ni. Dah lama ni. Tutup lagi live. Tak ada live lagi. Besok ke Dumai. Pagi mana? Subuh lah ke Dumai. Dumai ke Batam. Batam ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Johor Bahru. Sudah buat janji, tiket pun sudah ada. Johor Bahru, Puan Rahmah. Puan Rahmah di Johor Bahru. Sudah pun buat janji dengan saya. Salah saya kalau saya tak datang. Sebab jemputan ni kan, jemputan khas satu family, Puan Rahmah. Dia Singaporean, tapi duduk dekat ni lah, dekat Johor, JB. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah izinkan. Apa Bang Adi? Ya. Masalah travel umroh yang di Malaysia itu macam mana gitu? Nanti kita inilah, kita bincangkanlah nanti macam mana. Dah tutup Belum. Kenapa pula? Tanyalah dulu, ini live dah tutup ke belum? Ada pula cakap itu pula masuk dekat live pula. Masuk. Cerita lain lah dulu. Dah lah Dah tutup live